Selamat datang, salam sejahtera. Di manakah Jolo menyorokkan uang tunainya? Ada satu persoalan yang besar yang ingin aku kongsi, yang ingin aku ulas daripada dapatan yang aku terima laporan daripada Sarawak Report. Dalam laporan ini mengatakan, di mana sebenarnya Jolo menyorokkan uangnya dan tunainya. Semua ini timbul akibat daripada rentetan peristiwa di mana Jolo cuba menyelesaikan masalah dakwaannya di mahkamah dengan cuba membayar uang tunai kepada Malaysia berjumlah RM1.5 bilion. Persoalannya, dari mana duit Jolo RM1.6 bilion tersebut? Kerana seperti yang anda tahu dan mungkin anda tak tahu, kebanyakan uang dan akaun Jolo sebenarnya sudah pun dibekukan. Bukan saja di Amerika Syarikat, bahkan di seluruh dunia, banyak akaun Jolo yang telah dibekukan. Tapi yang menjadi persoalan, seperti di dalam Sarawak Report ini, di mana Jolo menyorokkan uang tunainya. Ikuti terus ulasan ini kerana anda akan mengetahui serba sedikit di mana clue Jolo menyimpan uang tunainya, atau boleh kata harta karun zaman moden ini. Kalau ada orang jumpa, aku pasti orang itu akan jadi kaya raya. Bayangkan berapakah kekayaan sebenar Jolo dengan menipu ramai orang. Salah satu aspek yang menarik yang muncul daripada kebocoran maklumat berkaitan rundingan Jolo, cubaan rundingan Jolo dengan pihak berkuasa Malaysia untuk cuba-cuba menggugurkan pertuduhan di mahkamah, ialah yang kemudiannya telah pun disahkan oleh bekas peguam negara Apandi Ali, ialah mengenai rundingan baru-baru ini antara kerajaan Malaysia dan peguam yang bertindak bagi Jolo, ialah tawaran yang dilaporkan dibuat dengan bayaran RM1.5 bilion oleh pelarian yang paling dikehendaki di seluruh Malaysia dan mungkin juga boleh kata di dunia dan Amerika Syarikat, sebagai balasan untuk pertuduhan digugurkan. Jolo nampaknya meminta pemulangan pasportnya untuk memberinya kebebasan untuk melakukan perjalanan bagi menyelesaikan urusannya dan mendapatkan uang itu. Jadi, persoalan utama petang ini, di mana dia akan merahsiakan jumlah sedemikian? Yang kita cakap sekarang ini bukan jumlah RM2, RM30, 3 juta atau sebagainya. Tapi jumlah yang kita sebut sekarang ini bersamaan dengan Amerika Syarikat dolar 350 juta yang ditawarkan, yang cuba Jolo tawarkan untuk dibayar kepada pihak berkuasa Malaysia. Ditambah pula dia mungkin memikirkan lebih banyak uang untuk dirinya sendiri. Persoalannya, dari mana Jolo mau dapatkan AS 350 juta dan atau bersamaan RM1.5 bilion itu? Kalau benar Jolo tidak ada curi duit Malaysia, dari mana duit itu? Dan kalau benar Jolo tak ada curi duit Malaysia, kenapa kembalikan? Itu orang bodoh yang kembalikan uang, yang tak dicuri kembalikan duit sendiri. Itu hanya orang bodoh. Kan? Sudah tentu terdapat simpanan beku lebih $1 bilion di Kuwait. Sebahagiannya diperoleh daripada uang yang kononnya dibayar oleh Najib, yang mana mendakwa dia dibohongi dan dipimpin oleh hidung kepada sebuah syarikat pembinaan China sebagai peningkatan deposit hadapan pada projek saluran paip palsu pada 2017. Bagaimanapun nampaknya hampir tidak mungkin pihak berkuasa di negara Teluk itu sanggup menyerahkan uang tunai yang dicuri itu kepada pencuri paling terkenal di dunia.
yang masih bersekutu dengan bosnya yang disabitkan kesalahan, yaitu Najib dan ejen mereka yang berbohong, Apandi. Oleh itu, kesimpulannya haruslah bahwa terdapat lebih banyak jumlah yang boleh diakses yang disusun dengan teliti. Di tempat lain yang Jolo percaya, dia boleh akses sebaik sahaja dia mendapatkan kembali pasport Malaysianya. Ini adalah wang atau aset yang masih belum dikenal pasti oleh pihak berkuasa Amerika Syarikat untuk rampasan atau yang dia berjaya simpan daripada cengkaman mereka dengan cara lain. Mungkin ini tersembunyi di bawah amanah atau aset yang pemilikannya telah disamarkan daripada pegawai yang tidak disedari dan tertipu yang memegang amanah mereka. Mungkin ada masalah yang pengurus amanah luar pesisir dan Bank Switzerland sudah terlalu lama cenderung untuk menerima kata-kata orang seperti Jolo apabila ia datang untuk mengisytiharkan pemilikan dan asal usul tunai dan akibatnya gagal melihat wang kotor pada mereka buku sehingga penyiasat seperti FBI datang dan menunjukkannya. Bolehkah aset selanjutnya yang belum dikenal pasti oleh FBI masih boleh diuruskan di bawah akaun tersebut? Ambil contoh, kumpulan amanah dan akaun yang dipegang oleh Jolo di bawah cabang pengurusan amanah Swiss Rothschild Bank adalah diketahui bahawa sebelum pihak berkuasa AS datang mengetuk pintu mereka, Rothschilds Zurich telah menguruskan lebih 60 akaun berasingan untuk penipu Malaysia seperti yang dilakukan BSI di Singapura. Mereka yang biasa dengan perbankan sedemikian mencadangkan bahawa setiap akaun tersebut berkemungkinan telah memudahkan amanah berasingan yang mewakili hartanah dan aset yang dipegang. Contohnya, di New Zealand, yang merupakan surga cukai popular yang sering dipilih oleh Laos untuk mendaftarkan peranti sedemikian. Apabila FBI mengenal pasti bahawa banyak perniagaan Jolo dan keluarganya yang dibiayai oleh kecurian daripada 1MDB memang dipegang di bawah pengurusan amanah Rothschild melalui amanah New Zealand pada tahun 2016 sudah tentu menimbulkan kekecohan. Bank itu yang berusaha untuk hidup dengan reputasi purbanya dan juga kerahasiaan untuk pelanggannya segera memberi isyarat kerjasama dengan penyiasat AS dan bersetuju untuk membekukan dan menyerahkan amanah. Pada masa sama, dan jauh kebetulan orang dalam berkata, bank memutuskan untuk melepaskan perniagaan amanah sepenuhnya. Ia dalam kurungan urusan 1MDB adalah satu tamparan dan ancaman besar kepada reputasi mereka dan bahaya mempunyai amanah yang tidak dipegang secara langsung daripada bank ialah konflik akan timbul. Jelas seorang pemerhati dari dalam sektor itu. Dengan penyiasat Switzerland kini terpaksa meneliti bahagian operasi bank ini adalah lebih mudah orang dalam menduga untuk mengurangkan perniagaan amanah sepenuhnya untuk memberikan pengawal selia dengan operasi yang telah dibersihkan. Hasilnya ialah pembelian pengurusan daripada keseluruhan cabang amanah Bank Rothschild yang berpangkalan di Switzerland yang berlangsung pada tahun 2019. Bekas kaki tangan kanan dari Rothschild hanya menanggalkan perniagaan ini. Terima kasih kepada pinjaman yang disediakan oleh bank itu sendiri dan sokongan lanjut daripada mereka, majikan asal dan membina semula entiti bebas di bawah nama Sequent. Malah, kedua-dua perniagaan itu masih terjalin sepenuhnya. Jelas seorang yang boleh mengetahuinya. Sequent bergantung pada jaminan sokongan berterusan bank itu sendiri yang memberi jaminan kepada pelanggan, serta semua perkhidmatan penjagaan kekal disalurkan semula kepada Rothschild. Pada masa sama, maneuver hadap kerosakan ini berlaku di Switzerland. Keluarga Law membuat langkah
mereka sendiri di New Zealand untuk menentang penyerahan amanah mereka kepada proses rampasan Amerika Syarikat. Terima kasih kepada penghakiman oleh seorang hakim, Two Good Laws telah diberikan kebenaran oleh Mahkamah New Zealand untuk membuang Rothschild sebagai pemegang amanah mereka dan untuk melantik kumpulan amanah berasaskan Cayman yang dikendalikan oleh warga New Zealand, iaitu FFP Cayman Limited, yang bersedia untuk bertanding dalam pembekuan aset. Oleh itu, kesemua 25 amanah yang dikenal pasti oleh FBI sebagai produk pengubahan wang haram diletakkan di bawah jagaan baharu kebimbangan luar pesisir ini. Mungkin secara kebetulan salah seorang tokoh pengurusan utama telah mengendalikan amanah berjuta-juta dolar jolo pada asalnya untuk Rothschild juga berpindah dari Sequent ke FFP Kepulauan Cayman. Ini ialah Tia Haley yang kini menjawat jawatan kanan di FFP sebagai pengarah perkhidmatan fiduciary yang dalam kewujudannya sebelum ini menjelajah ke seluruh dunia untuk memenuhi keperluan banyak aset dan akaun pelanggan Rothschild terkemuka itu seperti yang dijelaskan dalam biografinya. Setelah menjadi pengurus amanah Jolo, Rothschild nampaknya Chick Haley bergerak dengan pantas kepada syarikat yang mengambil alih tugas fiduciary ini. FFP akhirnya gagal dalam usahanya untuk mempertahankan amanah yang disasarkan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Penyitaan aset telah disahkan dan pada Oktober 2019, sama seperti Haley menyertai FFP, penyelesaian dicapai untuk menyerahkan aset bernilai 700 juta daripada amanah ini. Pertuduhan jenayah kemudiannya difailkan secara berasingan terhadap Jolo bersama dengan banker Goldman Sachs, yaitu Roger Ng, atas peranannya dalam merampas berbilion dolar daripada bond yang diperoleh bagi pihak 1MDB. Oleh itu, walaupun aset terbabit telah diselesaikan dan diserahkan, Jolo dan keluarganya terus melarikan diri. Jadi, dengan semua pergerakan aset dan pengurusan ini, bolehkah sebahagian daripada berjuta-juta Jolo masih kekal dalam amanah keluarga yang tidak dikenal pasti oleh FBI? Dirahsiakan mungkin di bawah identiti yang mengelirukan untuk mengelirukan pengurusan dan pemegang amanah yang berubah. Sarawak Report telah menghantar pertanyaan kepada FFP Cayman Islands untuk bertanya sama ada sebarang percubaan dibuat untuk memadankan 60 akaun bank Jolo di Rothschilds dengan amanah yang sepadan yang mungkin mewakili aset selanjutnya. Lagipun, jumlah amanah yang disita hanya berjumlah 17 amanah tersenarai mewakili aset dan hartanah di London, New York, California, dan Singapura. Sekiranya baki aset yang pernah dipegang di Rothschild kini telah dipindahkan. Sebagai contoh kepada kekaburan yang dilindungi di bawah pokok palma yang rendang di surga cukai terkenal di Kepulauan Cayman, ia akan menjadikannya tempat yang sempurna di mana Jolo yang melepaskannya boleh mengutipnya. Sekiranya berlaku penafian yang ketat, mereka yang mencari sisa rompakan curi 1MDB harus bertindak. Atas maklumat daripada Jolo sendiri bahawa sekurang-kurangnya RM1.5 bilion masih bebas. Pencarian harta karun surga luar pesisir jelas menunjukkan merupakan tempat untuk bermula. Itulah dia ulasan daripada Malaysia, daripada Sarawak Report yang amat mengejutkan kita. Secara logik akal memang betul apa yang dihuraikannya itu. Dari mana Jolo dapat RM1.5 bilion untuk menyelesaikan cuba-cuba untuk menyogok kerajaan Malaysia supaya pertuduhannya digugurkan dan supaya dia dapat semula pasportnya dan dia boleh bergerak bebas untuk dapat semula uangnya yang mungkin yang disembunyikan. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Setiap daripada komen anda akan membongkar lebih banyak lagi yang akan diketahui. Kita jumpa lagi.
Bye-bye.